Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua yang menyaksikan tvsufi.com pada malam ini. Malam ini kita sekali lagi bersama dalam House of Light, Rumah Cahaya, Road to World Maulid Celebration 2021. Jadi kita santai-santai dulu sebelum saya jemput kita punya panelis pada malam ni. Jadi yang bersama dengan kita pada malam ni, kita nak baca sikit komen. Serina Abdul Rahman, Alhamdulillah diberi nikmat dapat bersama Ustaz. Baik, insyaAllah kita bawakan kepada anda pada malam ni Syekh Mahmud Al-Wusabi. Panelis yang tak asing lagi. Sebelum ni banyak terlibat ataupun berkecimpung dalam media penyiaran yang khas di TV Hijrah. Bro Selawat, ni kita punya geng atau perkenalan juga ni. Terima kasih, Alhamdulillah. Subang clear, okey, baik. Fatimah Zahra clear, terima kasih. Jadi yang menyaksikan pada malam ni, sebelum kita teruskan, saya nak minta bantuan semua untuk sama-sama kita tekan button share, kongsikan di media sosial masing-masing. Untuk kami sendiri pun, kami live di banyak tempat juga pada malam ni. Kita, kalau sebelum ni kita fokus kepada platform Facebook sahaja. Tapi pada malam ni, bermula daripada minggu lepas, kita juga dah live di Telegram. Percubaannya untuk ke TikTok tapi belum berjaya. Kalau ada pakar-pakar TikTok dalam ni, ada geng-geng TikTok ke, boleh. Bukan saya nak menari macam ni, tak. Maksudnya kita cuba untuk live dekat sana. Kita punya panel, yes, Alhamdulillah dah ada kesemuanya. Okay, baik. Sebelum tu, minggu lepas patutnya sesi saya bersama dengan setiap kali program hall ni, tapi minggu lepas saya tak dapat bersama, digantikan oleh kita punya salah satu tim TV Sufi juga, Saudara Firdaus. Terima kasih sekali lagi. Dan pada malam ni kami akan bawakan kepada anda semua Syekh Mahmud Al-Wusabi dan Adam. Kalau tengok di poster, tuan-puan boleh tengok nama dia Adam Wahai Purnama. Kenapa Wahai Purnama semua tu nanti sekejap lagi kita akan korek bersama ataupun kita akan rungkai bersama. Dia daripada kumpulan Anak Warisan Kasih. Kalau ada yang pernah follow Anak Warisan Kasih dulu, sekarang ni tak jadi anak dah jadi bapa warisan kasih. Sebab dah tua-tua dia orang ni. Apa-apa kita akan sharing ataupun tanya lebih lanjut nanti. InsyaAllah pada minggu depan, tuan-puan, minggu depan kita akan bersama dengan Saudara Nadir An-Nuri untuk hall hari ini kali kedua, minggu depan kali ketiga. 25, hari ini 25 bulan 9, 2 hari bulan 10. Hall ketiga, 2 hari bulan 10, kita akan bersama dengan Nadir An-Nuri. Dan pada 9 hari bulan 10, hall keempat, House of Light keempat, kita akan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Yang ni special juga, kita akan bersama sekali juga dengan rakan kerjasama kita, PEKDIS, Pertubuhan Dakwah Islamiah Kuala Lumpur, dan Surau At-Taqwa, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kerana sudi bekerjasama dengan tvsufi.com untuk kita semarakkan lagi program bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul lebih kurang dalam 20 hari tambah tolak lebih kurang. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, sebelum kita mula apa semua, saya nak jemput dulu kita punya Abah Handsome kita pada malam ni. Jemput masuk ke kita punya skrin. Saudara Adam Wahai Purnama. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam. Oi, cakap beku dah. Oh, cakap beku. Allah. Adam kat mana ni lah? Sekarang okey. Alhamdulillah sekarang ni berada di Dungun, Terengganu. Dungun, Terengganu. Memang Terengganu macam mana? Ya, memang asal di sini ya. Dungun, Terengganu. Soalan favourite lah, sebab kita pun crowd anak muda ramai kan. Kita dah kahwin ke belum? Alhamdulillah dah kahwin 2 tahun lepas. Dah silap lah. Sebab nampak muda. Yang komen ada ekor. Ya, memang. Kita memang buat special supaya ada ekor. Kita tutup lah. Tak bunyi nanti kita nyanyi tu pakai ekor. Oh, okey. Okey, cun. Sebagus pula dia orang komen-komen. Macam mana dah? Nak tanya Adam dulu. Boleh lah. Adalah kita nak suruh berselawat apa semua terus.
TV Sufi ni kita panggil Ladam ni sebab kita kalau dulu TV Sufi sebelum tertubuhnya TV Sufi ni kita pernah follow Anak Warisan Kasih. Jadi Dam, apa cerita dengan Anak Warisan Kasih sekarang ni Dam? Ataupun dah macam saya sebut tadi dia dah jadi Bapak Warisan Kasih, mungkin ada album baru ke macam mana Dam? Allah Akbar. Soalan tu agak sukar sebab kami sebenarnya dalam tim Anak Warisan Kasih ni ada dua. Sekarang ni pecahan jadi buat untuk music modern pada. Dia pergi kepada band. Tukar nama kepada Salib Band, dan Adam pernah jadi vokalis kejap. Tapi ada masalah, Adam kena terpaksa balik di bumi Terengganu ni. Jadi Adam berpecah. Jadi tim Salib Band sekarang ni banyak buat muzik ala-ala moden. Diorang sekarang ni main gitar semua. Menjelah. Maksudnya mau jelas sih. Maksudnya Anak Warisan Kasih ni sekarang ni dia dah jadi dua. Anak Warisan Kasih masih ada, dan yang kedua Salib Band. Ke macam mana? Padahal sekarang dah ada dua. Sebenarnya kalau dia orang jemput untuk program-program selawat macam contoh, untuk program mungkin dia program selawat kan, Maulidur Rasul, mungkin dia orang akan guna nama Anak Warisan Kasih. Tapi sekarang semua dah jadi besar-besar kan. Itu saya tak tahu nak letak nama apa tu. Lah sebab luar kemampuan saya sebab soalan ni, sebab saya sekarang bergerak secara solo sendiri. Dan menerima jemputan untuk majlis selawat gitu abang. Saya yang mampu tolong khidmat saja untuk majlis selawat. Menumpang barakah selawat daripada keluarga lah, InsyaAllah. Okey, maksudnya masih wujud, cuma ada memilih haluan berasingan untuk secara solo. Macam tu Ya, secara solo dia, kalau dia orang nak collaborate pun okey, jalan. Tapi contohlah kita punya pendengar pada malam ni yang dengar ni, kalau kata Fatimah Zahra Dungun Terengganu, tu ada orang dia. Jadi contohlah para pendengar pada malam ni kalau kata berminat nak dengar balik Adam nyanyi yang lagu-lagu dia yang dulu apa semua tu, mungkin boleh tulis di ruangan komen. Kita cuba buat poll sekejap lagi, kita tengok macam mana, kalau okey semua okey ke Dam? Kalau akhir-akhir ni kita request sikit. Boleh insyaAllah. InsyaAllah Barara pun boleh tu. Selingan. Okey, baik Dam. Okay. Kita tak ada nak bercakap panjang. Saya rasa saya teruskan kepada Adam untuk Adam alunkan selawat ke atas Rasulullah. Lebih kurangnya terpulang pada Adam. Kita mungkin nak habiskan selawat tersebut 5 minit ke lebih kurang macam tu. Ikut kepada Adam, tapi range period dia lebih kurang macam tu. Sedia dah Boleh Okey, boleh insyaAllah. Okey, baik Adam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita teruskan dengan selawat biasalah. Macam selawat yang kita amalkan lepas solat kan, salam. Kita selalu baca selawat ni. Jadi insyaAllah yang berada di rumah masing-masing insyaAllah boleh sama-sama kita berselawat. Mana tahu ada di kalangan kita yang punya barakahnya, mungkin suci daripada saya dan orang lain, mungkin dia selawat sampai juga dan saya menumpang barakah selawat semua yang hadir pada malam ni insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan selawat. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبرد وردنا يوما نشوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمامة قد أظلت والملائكة تصلى عليك عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الحدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الحمد لله. Okey, terima kasih Dam. Satu alunan yang lama dah rindu nak dengar Adam, nak dengar suara Adam balik ni. Jadi malam ni baru boleh dengar balik. Adam okey Okey. Nervous saya nervous. Tak apa Dam, simpan nervous tu dulu. Sebab Okay, kita ada yang dah request apa semua tu, last nanti kita akan sembang-sembang lagi lah dengan Adam. InsyaAllah, baik Dam. Okey, boleh. Suara sama sedap macam dekat madrasah dulu. Hoi, ni ada geng-geng madrasah Adam ni.
Muhammad Nabil Ahmadi ke apa ni? Sekelas. Oh, sekelas dulu Ya. Okey, baik. Jadi tuan-puan yang menyaksikan live kita pada malam ni, kita akan teruskan majlis kita kepada acara utama kita dengan tajuk kita pada malam ini fattabi'uni, berdasarkan ayat Al-Quran, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita punya perbincangan malam ni tidaklah sebab kita pun lebih kepada anak muda dan sebagainya, kita tidaklah terlalu akademik begitu. Laras bahasa pun kita cuba kita bawa padam yang muda elok ni, kita cuba untuk murnikan ataupun mudahkan lagi supaya dekat dengan jiwa anak muda, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan tetamu jemputan kita pada malam ni, Al-Fadil Syekh Mahmud Al-Wusabi, untuk bersama-sama dengan kita. Dipersilakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh sihat? Dengar. Alhamdulillah sihat. Dengar suara saya? Okey, dengar dengan clear. Background Syekh pun cantik tu kita tengok. Alhamdulillah, baik. Okey, baik. InsyaAllah tuan-puan yang menyaksikan pada malam ni boleh share supaya ramai yang dapat bersama dengan kita, dapat menyaksikan ataupun dapat mendengar kalam-kalam daripada Syekh Mahmud Al-Wusabi berkenaan dengan fattabi'uni, sesuai dengan Syekh sendiri sebagai salah seorang panel Ittabi'uni, salah satu program di TV Hijrah, satu program yang menekankan kepada penerapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama dengarkan daripada Al-Fadilatul Syekh. Tanpa melengahkan masa Syekh, saya serahkan pentas ini seterusnya kepada Syekh Mahmud Al-Wusabi. Dipersilakan. Ahsantum, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jazakumullah khair akhuna daripada TV Sufi, juga Al-Munshid yang tadi membaca qasidah Al-Walad Al-Munshid Adam, wahai purnama. Barakallahu fil jami' dan yang sedang penonton semua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan kita sebahagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana kita dicipta oleh Allah di dalam zaman yang terakhir, di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadan abdullahi wa rasuluh, sayyidil awwalina wal akhirin وصفوة الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling untung, yang paling dekat daripada Rasulullah, yang paling dekat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang paling banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di dalam perkataan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lagi memegang teguh kepada sunnah, kepada ittiba', mengikuti Rasulullah di dalam percakapan dia, perbuatan dia,
niat dia juga, maka dialah yang paling dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, seperti mana kita dengar dalam qasidah tadi, tentang telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Islam semua yang soleh, yang baik, ahli syurga akan dapat minum daripada telaga Al-Kautsar itu sebelum masuk syurga. Hanya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan minum daripada telaga Al-Kautsar itu. Dan mereka lah yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut ketibaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disuap air Al-Kautsar itu daripada tangan yang mulia, iaitu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka, masa mereka di dunia, mereka beriman kepada Rasulullah dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang yang tidak mengikuti Rasulullah, bahkan dia mengupahkan dan menukarkan sunnah dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia hidup, orang yang macam ini, orang yang semacam ini, dia akan ditolak daripada telaga Al-Kautsar, na'udzubillah min zalik. Ramai orang akan datang di hari kiamat menunjuk kepada Rasulullah. Ketika mereka nampak ramai orang pergi kepada telaga Al-Kautsar, mereka ikut sekali. Tetapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada malaikat menghalangkan mereka dan tolakkan mereka daripada telaga Al-Kautsar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu adalah menyesal yang paling teruk. Itu adalah keadaan yang paling menyedihkan. Itu keadaan yang paling celaka. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur para malaikat. Dia kata, wahai malaikat, ummati, ummati, innahum min ummati. Sesungguhnya mereka ini sebahagian daripada umatku. Kenapa halangkan mereka? Kenapa halau mereka? Malaikat Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, innaka la tadri ma ahdathu min ba'dika ya Muhammad. Laqad ghayyaru wa baddalu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka tukarkan agama kamu, tukarkan sunnah kamu, tukarkan adab dan cara kamu semua. Mereka menggantikan kamu dengan orang lain. Berapa ramai orang Islam di zaman sekarang juga, contoh mereka yang mereka ikutnya di dalam hidup mereka setiap hari bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai wanita muslimah yang contohnya yang paling tinggi di dalam hidupnya ialah bukan Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang Islam tidak menganggap Rasulullah SAW contoh mereka yang paling baik dan yang paling tinggi di dalam hidup mereka. Dan mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kita risau. Kita takut untuk mereka. Kita takut dan risau dan sedih untuk mereka. Jika di hari kiamat mereka dihalau daripada telaga Al-Kautsar. Na'udzubillah min dzalik. Selepas malaikat menyatakan kepada Rasulullah, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan selepas kamu meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghalaukan mereka daripada telaganya seperti malaikat. Rasulullah halaukan mereka
dengan menyatakan suhqan suhqa. Yakni syelakalah engkau. Kenapa? Kerana mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, katalah wahai Muhammad kepada mereka semua, in kuntum, sesungguhnya jika kalian mencintai kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka tanda cinta kamu kepada Allah iaitu mengikuti saya. Haruslah kamu mengikuti saya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang mengaku dia cinta kepada Allah tapi dia tinggalkan sunnah, tidak ikut agama Rasulullah, tidak ikut akhlak Rasulullah, maka cintanya kepada Allah itu belum lagi sempurna. Dan itu dakwah tidak ada bukti. Bukti yang paling besar, yang paling jelas, iaitu kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita nampak bagaimana, kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang teguh kepada agama dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka sendiri, kita akan rasa dahsyat dan luar biasa. Contohnya Sayyidina Khubayb. Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu pernah ditahan di Makkatul Mukarramah. Pernah ditahan di Makkatul Mukarramah. Sayyidina Khubayb. Kerana di Perang Badar, Sayyidina Khubayb bunuh satu orang musyrik. Maka keluarga musyrik itu mereka tahan Khubayb dan mereka penjarakan dia di dalam rumah mereka. Dengarlah baik-baik cerita ni. Sebab cerita ni sangat dahsyat. Mereka tahan Khubayb di dalam rumah mereka, ikatkan tangan dan kaki dia beberapa hari. Sebelum hari yang mereka akan bunuh dia, kerana dia bunuh ayah mereka, di malam itu, di malam hari, Khubayb minta dari mereka pisau syukur, pisau yang mencukur, untuk syukur rambut. Dia kata, saya nak cantikkan diri aku kerana esok aku akan bertemu dengan Allah. Jadi dia nak potong jampan dia, potong rambut, nak cantikkan dirinya sebab esok akan meninggal. Bersediaan dia untuk bertemu dengan Allah. Subhanallah, anak keluarga tu, keluarga yang mereka tahan Sayyidina Khubayb dan yang mereka akan bunuh Khubayb, anak mereka yang kecil tiba-tiba datang dan duduk atas Khubayb. Ketika itu Khubayb ada di tangan dia pisau mencukur. Pisau pencukur itu. Ibu budak itu, muka dia terus jadi macam tukar warna. Risau, takut dan dia rasa yakin anak dia sekarang akan mati. Sebab apa? Orang yang kita tahan dia sekarang, dia tahu kita akan bunuh dia, jadi dia akan bunuh anak kita sebagai balasan. Ambil kesempatan. Sebab dia rasa apa? Dia memang akan mati. Tetapi dia terkejut dengan orang yang mereka tahan itu di dalam rumah mereka, iaitu Sayyidina Khubayb. Sayyidina Khubayb pandang kepada muka wanita itu yang suami dia tahan dia dan akan bunuh dia. Dia kata, kenapa wahai perempuan takut? Engkau takut aku bunuh anak engkau ini? Aku tahu. Aku tahu. Suami kamu, keluarga kamu akan bunuh saya esok. Tetapi ketahuilah, kami ini sahabat Muhammad tidak boleh mengkhianat.
kita sahabat Muhammad tidak boleh bunuh budak kecil. Maka subhanallah, wanita itu hati dia merasa hormat dan sangat agung kepada Sayyidina Khubayb yang mereka akan bunuh dia. Sebab apa? Kerana akhlak dia dan cara dia memegang teguh kepada agama dan sunnah Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Dia rasa dengan merasa bangga, dia kata kepadanya, kami ni sahabat Muhammad. Kami ni yang diajar oleh Muhammad. Kami tak boleh khianat. Kami tak biasa bunuh budak kecil. Kami tak biasa khianat. Walaupun kami yakin rasa kamu akan bunuh saya, tetapi saya takkan bunuh anak kamu ini sebab dia budak kecil. Maka begitulah cara sahabat Nabi SAW memegang teguh, memegang dengan kuat kepada ajaran Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di satu hari beliau dapat satu muka surat daripada kitab At-Taurah yang turun kepada Nabi Musa AS. Dia jumpanya dekat orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar suka ayat-ayat yang ada di dalam kitab At-Taurah, dalam muka surat tu. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab membawa kertas itu atau surat itu kepada Rasulullah dengan merasa gembira dan dia rasa Rasulullah akan gembira juga. Dia kata, ya Rasulullah, tengok macam mana ayatnya best, bagus, subhanallah. Rasulullah SAW tukar muka dia. Rasulullah tidak seronok. Rasulullah tidak gembira waktu itu. Dia pandang kepada Sayyidina Umar dan ajar Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, wallahi laqad ji'tukum biha bayda'a safiyah atau naqiyah. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Maksudnya, sabda Rasulullah SAW kata kepada Sayyidina Umar, ditegur Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, sesungguhnya aku telah membawanya kepada kamu sangat jelas, sangat putih, sangat senang. Yakni Al-Quran, syariat yang baru, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah, adab, akhlak, ajaran Rasulullah SAW. Sangat putih, sangat senang, sangat bersih. Kemudian Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, ya wahai Umar, sesungguhnya sekiranya kalau Musa alaihi salam masih hidup dan ada di zaman aku, sesungguhnya dia akan ikut juga syariat aku dan sunnah dan adab aku. Subhanallah. Kalau Musa alaihi salam, ajib. Musa, Nabiullah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah. Kalau ada di zaman Nabi Muhammad, dia akan jadi sahabat Nabi Muhammad. Dia akan ikut syariat Rasulullah. Dia akan ikut ajaran Rasulullah. Dia akan tinggalkan ajaran dia sendiri. Subhanallah. Wahai orang Islam semua, kita cuba fikir. Rasulullah kata, kalau Musa ada, akan ikut Rasulullah. Walaupun Musa itu Nabi. Walaupun Musa itu ada kitab atau ada syariat sendiri juga. Tetapi dia juga akan ikut Rasulullah. Tengoklah bagaimana kemuliaan mengikuti Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Lihatlah bagaimana agungnya jika kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada Musa alaihi salam, kita tak boleh ikut Musa. Bagaimana dengan keadaan ramai orang Islam sekarang bukan ikut Nabi Musa, bukan ikut Nabi Isa, bukan ikut Nabi-Nabi yang lain. Bahkan, na'udzubillah min zalik, mereka mengikuti orang kafir. Na'udzubillah. Atau fasik, atau munafik, atau bermaksiat, atau berdosa, atau orang yang lalai, atau orang Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Berapa remaja, pemuda-pemudi sekarang, di zaman sekarang, bukan ikut Nabi Musa. Bahkan mereka mengikuti berangai, sifat, akhlak, ajaran orang yang musuh kepada Rasulullah SAW.
orang yang tidak mencintai kepada Rasulullah, bahkan orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jauh, yang mungkin tak pernah pun salah, tak pernah puasa, tak pernah ibadah kepada Allah. Rasulullah kata kalau Musa ada, jangan ikut dia, ikut saya. Subhanallah. Dan ini ajaran dari Allah. Ini ajaran dari Allah. Jadi haruslah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus. Ini kemuliaan yang besar. Ini anugerah yang besar. Sebenarnya mengikuti Rasulullah SAW bukan perkara yang berat atau perkara yang mengganggukan hidup. Bahkan ini satu anugerah yang besar. Ini satu kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah. Siapa-siapa yang Allah mudahkan untuknya mengikuti Rasulullah, dialah yang mulia. Dialah hamba yang terpilih. Dialah al-mustafain al-akhyar. Dialah orang yang mustafa, yang dipilih. Al-akhyar, yang baik. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang mengikuti Rasulullah. Jadi siapa-siapa yang mulia di sisi Allah, yang dekat daripada Allah, Allah akan mudahkan urusannya untuk menjadi hamba yang sentiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga antara cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang teguh kepada agama dan ajaran Rasulullah, iaitu kisah yang berlaku untuk Sayyidina Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala an. Abdullah bin Hudzafah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Hudzafah dia pergi kepada negara Rum. Dia jumpa dengan raja negara Rum. Raja Rum jumpa Abdullah bin Hudzafah dan dia minta daripada Abdullah bin Hudzafah satu permintaan. Tetapi permintaan itu begitu buruk. Dia minta daripada Abdullah bin Hudzafah untuk menjadi murtad daripada Islam. Dia suruh Abdullah bin Hudzafah, sekarang kamu murtad, tinggalkan agama Muhammad, aku akan memberi kepada kamu separuh daripada kerajaan aku, daripada hartaku, dan aku akan kawinkan kamu dengan anak saya. Masya Allah. Luar kalau orang sekarang, zaman sekarang, kalau orang kaya bukan raja saja, orang kaya saja boleh bagi beberapa duit saja pun tak mesti separuh dari hartanya. Dia boleh tinggalkan sunnah, boleh tinggalkan ilmu, boleh tinggalkan belajar ilmu, boleh tinggalkan solat, boleh tinggalkan amanat, boleh tipu, boleh maksiat, boleh macam-macam untuk mendapatkan kadang-kadang beberapa ribu atau beberapa ratus atau kadang-kadang beberapa puluh. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Tengok bagaimana cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah sekali dengan cinta dan memegang kuat kepada ajaran Rasulullah. Sekarang ini syabaran yang begitu dahsyat. Raja boleh membahagikan hartanya dua-dua untuk Abdullah bin Hudzafah. Dan dia kawinkannya dengan anak dia. Apa bayarannya? Dia minta sahaja daripada Abdullah bin Hudzafah murtad. Tinggalkan agama Islam. Tinggalkan agama Muhammad. Abdullah bin Hudzafah gelak. Dia gelak. Dia kata, wahai raja, ini jawapan Abdullah bin Hudzafah. Dia kata kepada Raja Rum, wahai raja, sekiranya kamu sanggup memberi kepada saya harta kamu semua, bukan separuh. Kalau kamu boleh memberi kepada saya harta kamu semua untuk menjadi murtad, untuk meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap saja, bukan tinggalkan terus. Tak. Untuk tinggalkan agama Muhammad sekejap saja, lepas tu bulan kepada agama Muhammad, aku takkan terima. Aku takkan setuju. Aku takkan buat.
apalagi kamu kata sebaru harta pun murtad sepanjang umur aku. Satu saat sahaja kalau nak saya murtad dari agama Muhammad dan bulan kepada agama Muhammad, satu saat sahaja aku takkan setuju. Subhanallah. Itu sebab wahai muslimin dan muslimat, kita kena belajarlah sirah Rasulullah. Kita kena belajarlah sirah para sahabat Rasulullah. Bagaimana sahabat Nabi SAW cinta kuat kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah dan memegang kuat dan teguh kepada agama dan ajaran Rasulullah SAW. Begitu dahsyat dan luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tintan orang yang berusaha dan bersungguh-sungguh mengikuti sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman, Rasulullah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayatin mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umat aku rosak atau ketika sunnah aku mati di dalam masyarakat orang Islam, maka dia akan mendapatkan pahala 1 syahid. Dalam riwayah yang lain akan mendapatkan pahala 100 syahid. Dapatkan pahala mereka di hari kiamat. Sebab apa? Kerana ia mengikuti atau menghidupkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Berapa ratus sunnah Nabi SAW sekarang mati. Berapa banyak sunnah Rasulullah SAW mati di dalam masyarakat. Berapa sunnah Rasulullah SAW mati di dalam perjalanan. Berapa sunnah Rasulullah SAW mati di dalam rumah. Berapa sunnah Rasulullah SAW mati di dalam kerja. Berapa sunnah Rasulullah SAW mati waktu musafir dan sebagainya. Di dalam setiap satu cara kehidupan ada sunnah, ada adab, ada ajaran dari Rasulullah. Berapa banyak daripada sunnah-sunnah dan adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sekarang mati. Dah tidak ada berapa ramai, berapa banyak keluarga-keluarga Islam yang tidak melakukan beberapa ratus sunnah di dalam rumah mereka. Ketika mereka bermusafir, ketika mereka tidur, ketika mereka bangun, ketika mereka bekerja, ketika mereka solat, ketika mereka ambil wuduk, sebagainya. Jadi, setiap satu orang daripada kita jaga keluarganya. Khususnya di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah dan zaman yang mana orang Islam semakin jauh daripada sunnah, semakin jauh daripada adab, semakin jauh daripada doa, semakin jauh daripada agama. Setiap satu orang daripada kita wajib atasnya menjaga keluarganya. Suami dia kena jaga isteri dan anak-anak. Isteri dia kena jagalah suaminya dan anak-anak. Ceklah sendiri, rumah sendiri, bagaimana? Apakah sunnah yang kita di dalam rumah tidak membuatnya? Kita buat lepas ni. Apakah sunnah dan adab dan doa yang kita tak ambil berat tintannya di dalam rumah atau di dalam kehidupan kita? Selepas ni kita kena ambil berat tintannya. Supaya kita mendapatkan pahala 100 syahid. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sentiasa mengajar kita. Dan tidak ada satu keadaan atau satu waktu atau satu keadaan di dalam kehidupan kita melainkan ada satu ajaran daripada Rasulullah SAW untuk kita. Maka sebab itu kita kena jaga sunnah Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW. Kita ajarkan anak-anak kita sirah, syama'il dan adab Rasulullah, doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita ikutlah Rasulullah SAW di dalam adab dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW seperti menghormati orang besar. Kita ajarlah anak-anak, budak-budak, adik-adik untuk menghormati ibu bapa, atuk, nenek, abang, kakak dan orang-orang yang lebih tua daripadanya, daripada keluarga atau bukan daripada keluarga. Kita belajar adab itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang adatnya tidak menghormati, tidak beradab dengan orang yang lebih tua daripadanya, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Masya Allah, tabarakallah. Juga antara adab yang diajar oleh Rasulullah SAW yang perlu kita mengikutinya, kita harus merasa atau membalas kasih sayang
dengan anak kecil, dengan budak-budak, dengan yang lebih kecil daripada kita. Juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak mengasihi atau membalas kasih sayang dengan anak kecil, maka bukanlah daripada golongan kami. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang sangat membalas kasih sayang kepada anak kecil seperti Rasulullah. Jadi ini adab yang kita perlu mengikutinya. Antara adab yang kita perlu mengikutinya iaitu adab dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala yusini Jibril bil jar. Jibril sentiasa memberi wasiat kepada aku untuk berihsan dan melakukan kebaikan kepada jiran. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dan kerana Jibril terlalu banyak memberi nasihat, memberi wasiat kepada aku, jiran selalu. Sayyidina Rasulullah kata, yakni terlalu banyak Jibril ingatkan saya tentang jiran, hak-hak jiran, ihsan kepada jiran, melakukan kebaikan kepada jiran, sehingga aku dah bersangka satu hari pasti Jibril akan memberitahu bahawasanya jiran boleh waris daripada kita. Yakni jiran boleh menjadi sebahagian daripada keluarga. Semua itu kerana Sayyidina Jibril alaihi salam sentiasa memberi wasiat kepada Rasulullah SAW. Jadi ini antara adab dan perkara yang perlu kita menjaganya. Antara adab dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW yang kita perlu mengikutinya iaitu az-ziarah, saling menziarahi orang Islam satu sama yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man zara akhan lahu fillahi nadahu munadin." Barang siapa yang menziarahi saudaranya yang muslim lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan satu panggilan daripada Allah, antibta, sesungguhnya engkau telah baik, telah bahagia, wa taba mamsyak, dan perjalanan kamu adalah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan telah disediakan untuk kamu satu rumah khas di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa itu? Kerana dia menziarahi saudaranya orang Islam yang lain. Jadi menziarahi orang Islam yang lain itu antara ajaran Rasulullah yang kita perlu menghidupkannya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam adab itu. Juga antara perkara yang kita perlu mengikutinya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalamnya, iaitu adab-adab keluar daripada rumah. Juga adab-adab masuk kepada rumah dan adab-adab meminta izin sebelum masuk kepada rumah orang yang lain. Antara ajaran yang perlu kita mengikutinya yang diajar oleh Rasulullah SAW juga iaitu ikramud dhaif, memuliakan tetamu, memanggil tetamu datang kepada rumah, menjemput tetamu datang kepada rumah. Itu adalah ajaran daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Jadi memuliakan tetamu, menjemput tetamu kepada rumah, itu antara adab dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah yang perlu kita mengikutinya. Kita habiskan kuliah kita dengan adab yang terakhir, iaitu idkhalus sururi fi qalbil mu'min. Antara ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW yang perlu kita mengikutinya, iaitu memasukkan perasaan gembira di dalam hati orang Islam. Bukan memasukkan perasaan takut atau risau di dalam hati orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-fara'idhi idkhalus sururi fi qalbil mu'min."
amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan-amalan fardu, setelah amalan-amalan yang wajib, iaitu memasukkan perasaan gembira di dalam hati orang Islam. Dan Rasulullah SAW menjelaskan cara memasukkan gembira di dalam hati orang Islam. Rasulullah SAW kata, taqdi dainah, masukkanlah gembira di dalam hati orang Islam dengan membayar hutang dia, atau tut'imu, memberi makanan kepadanya, atau memberi hadiah kepadanya, atau menutupkan aurat dan aibnya ketika tersebar. Itu antara amalan yang memasukkan rasa gembira di dalam hati saudara kamu orang Islam. Dan amalan itu adalah amalan yang paling terbaik dan paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, banyaknya ajaran Rasulullah SAW, banyaknya amalan yang baik, yang bahagia, yang tinggi, yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang perlu kita mengikutinya, dan yang mana kita kalau mengikutinya, kita akan menjadi bahagia dan kita akan membahagiakan orang lain. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bercahaya, yang best, yang gembira, yang bahagia. Juga kehidupan semua orang yang sekeliling kita akan menjadi bahagia. Sebab apa? Kerana masyarakat kita penuh dengan adab. Masyarakat kita penuh dengan sunnah. Masyarakat kita semua mengikuti insan yang paling mulia. Insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syekh Mahmud atas perkongsian pada malam ni. Syekh, saya nak ambil peluang ni lah. Minta maaf mungkin pertanyaan off topic ke apa ke. Bolehkah kalau Syekh kongsikan dengan kami berkenaan dengan lakop ataupun gelaran Al-Wasabi tu, Syekh? Al-Wasabi. Al-Wasabi. Al-Wasabi tu nama kampung saya atau negeri. Nama satu negeri besar di Yaman. Namanya Wusab. Wusab. Namanya Wusab. Jadi siapa-siapa dari negeri itu dia dapatkan gelaran Wusabi. Wusabi itu nisbah kepada negeri di Yaman. Namanya Wusab. Itu bukan gelaran keluarga atau keturunan. Itu gelaran kampung. Macam apa? Al-Fatani dari Fatani. Okey, baik. Al-Kelantani dari Kelantan. Al-Malizi dari Malaysia. Wow, sad, alif. Wow, sad, alif, ba. Wow, sad, Wusab. alif, ba. Wusab. Okay, kalau di Yaman, Wusab ni dia punya antara daerah yang luas lah ke? Dia negeri ke macam mana? Negeri. Dia negeri besar, luas. Tapi dia banyak gunung, macam kampung. Banyak gunung, kampung. Yang ni kebanyakan Wusab ini semuanya macam kampung, tapi dia negeri besar. Dia besar tapi banyak kampung, banyak karya-karya di dalam. Kalau dengan Tarim tu jauh, Syekh? Maaf lah banyak tanya, saya excited. Jauh itu jauh. Lagipun Wusab itu kalau nak pergi kepadanya memang tak ada perjalanan yang lurus. Semua jalan yang naik gunung dan bahaya, boleh jatuh. Memang kampung yang dalam betul dan atas gunung. Kehidupan mereka pun macam zaman dulu. Kebanyakan tak ada internet, tak ada elektrik, tak ada hidup macam zaman dulu. Sekarang pun masih macam tu? Hatta sekarang. Okey. Ya. Ni bercita-cita nak ke Wusab, nak ke Tarim. Tetapi subhanallah, banyak di Wusab itu, dalam kampung macam tu, banyak qadhi, banyak ulama, banyak fuqaha, banyak wali-wali Allah di sana dari zaman dahulu yani. Okey, baik. Syekh mula menetap di Malaysia ni tahun berapa, Syekh? Tahun 2013 saya rasa atau 12 macam tu. Sekarang dah hampir 10 tahun macam tu. Maksudnya langsung daripada Wusab terus ke Malaysia ni? Saya langsung dari Tarim. Wusab itu kampung saya, tapi saya tak pernah tinggal di Wusab. Itu sebagai kampung ibu bapa.
Oh, okey, baik. Kita dari Usab terus kepada Makkah. Ibu bapa keluarga kita duduk hampir 30 tahun di Makkah. Lepas tu kita pulang kepada Hudaidah, satu negeri di Yaman. Baru saya pergi belajar di Tarim 11 tahun. Lepas habis 11 tahun di Tarim, terus kepada Malaysia. Dia yang soalan lagi sebab Boleh, boleh, ala-ala boleh. dapat peluang bersama dengan Syekh. Dia macam mana Syekh boleh memilih Malaysia untuk bermastautin ataupun menetap di sini ni? Mula-mula saya tak kenal langsung negara Malaysia. Waktu baru nak datang kepada sini, saya ingat Indonesia Malaysia ni sama. Yakni satu negara. Saya tak tahu iaitu berbeza, budaya pun banyak berbeza. Mula-mula saya ingat macam satu sebab kawan saya banyak orang Indonesia dulu waktu belajar. Ada kawan saya banyak juga orang Malaysia tapi yang orang Indonesia lagi ramai di sana. Jadi sampai dah tak nampak orang Malaysia. Terlalu ramai orang Indonesia. Nanti ada ma'had dari sini, mereka yang bagi jemputan rasmi dari mereka. Panggil saya datang mengajar di ma'had, jadi baru saya datang Malaysia sini. Saya datang sini untuk mengajar di ma'had saja 1 tahun tapi subhanallah jodoh saya sini. Jodoh saya sini, jumpa jodoh di sini, kahwin sini, tak jadi balik Yaman, terus jadi sini dan kita insya-Allah dah niat hijrah, duduk sini, hidup mati di Malaysia insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih. Yang anak anda tadi tu yang sulung ke apa tu? Ya, yang pakai putih tadi sulung Aisyah. Oh, Yang Aisyah. pertama Aisyah, Semua sekali yang ada kedua, berapa tu? Yang kedua Zahra, yang ketiga Khadijah. 3. Semua Abul puteri-puteri Banat. Semua perempuan. Abul Banat. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh Wusabi. Wusab. Satu ilmu yang barulah dapat malam ni berkenaan dengan lakop ataupun gelaran nisbah tempat ni. Sebab saya ada juga cari dalam Google, adalah beberapa. Di bawah pun bagus, dekat poster ni bagus tulis sahih. Al-Wusabi. Sebab banyak orang tulis salah. Wasubi. Salah itu. Wasubi. Bukan Wahabi. Ya, itu bahaya tu. Wusabi. Okay, baik, insyaAllah kami pun share doakan, kami ada pasang juga niat cita-cita mungkin satu hari nanti bila dah reda COVID semua, kita nak ziarah ke madrasah tempat Syekh mengajar, bercita-cita jugalah. Sekarang dah tak ada. Oh, sekarang dah tak ada? Saya mengajar dekat ma'had tu 1 tahun saja. Lepas tu dapat jodoh habis. Sekarang saya dakwah bebas saja di seluruh Malaysia alhamdulillah. Oh, macam di semua tu. Ni kebanyakan wilayah saya boleh ikut jemputan dah ni kalau ada. Oh, okey, baik, alhamdulillah. Okay, jadi tuan-puan yang menyaksikan live pada malam ni yang tak berkesempatan ataupun baru masuk bersama dengan kita pada malam ni, Syekh Mahmud Al-Wusabi. Kelahiran Yaman dan sekarang bermula tahun 2013 dia sudah mula menetap di Malaysia. Fasih bahasa Melayunya, alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih sekali lagi kepada Syekh kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni. InsyaAllah di lain masa mungkin kita akan bersama lagi, jemputan daripada TV Sufi juga kita akan susun, tengok macam mana yang bersesuaian untuk kita sama-sama timba ilmu daripada Syekh. Apapun, saya mewakili TV Sufi terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Syekh atas perkongsian.
Okay, minta maaf kepada semua tuan-puan yang menyaksikan TV Sufi pada malam ni. Saya punya technical dekat rumah ni, PC ni dah ada problem sikit. Tiba-tiba saya duk buat, baru perasan duration yang kita buat lebih kurang dalam 20 minit macam tu dia akan shutdown. Aduh, minta maaf, minta ampun terutamanya kepada Syekh Mahmud. Allahu Akbar. Tertinggal Syekh seorang dalam live, minta ampun sekali lagi. Minta ampun dan kepada semua sekali lagi yang bersama dengan kami, masih ada bersama. Jangan ke mana-mana lagi, kita masih ada. Jadi saya terus jemput Adam Wahai Purnama sekali lagi untuk masuk ke pentas bersama dengan kita pada malam ni. Silakan Adam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Adam. Hilang tadi. Apa tu Itulah tiba-tiba Syekh duduk seorang-seorang berzikir menunggu MC. Allah, minta ampun banyaklah. Syekh, kalau Syekh ada menonton, masih lagi menonton rancangan ni, saya minta ampun. Moga-moga tak hilang adabnya, ya Allah. Jadi Adam, sekejap lagi kalau kita live tiba-tiba saya hilang tu, Adam teruskan je. Boleh insyaAllah. Nanti saya tolong cover kan, insyaAllah. Sebab tiba-tiba malam ni dia jadi problem pula. Dia nak minta yang baru tu tuan. Macam mana? Dia nak minta yang baru tu. Apa yang baru tu? Setup baru tu. Amin. Moga murah rezeki Syekh. Aduh, hai ya Allah. Okey, baik Dam. Kita nak sebab kita pun program selawat, jadi kita nak dengar lah daripada Adam sikit. Saya pun tengok, kita lak peluh dululah. dia boleh hilang tiba-tiba. Ya Allah. Syekh merdu suara bermaulid tu. Terima kasih Al-Fakirah ni. Okey Dam, silakan Dam. Lebih kurang sebab saya rasa ramai malam ni dah bertambah balik kita punya viewer. Bagus. Ada Adam je dia bertambah balik. Jadi Dam, teruskan untuk Adam. Adanya gelak gitu Dam sebab Tuhan ni kadang-kadang dia karma. Sekejap lagi Adam. Betul. Kita mohon maaf dengan Syekh je lah insyaAllah. Sekejap lagi tak ke Adam yang terkena. Okey Dam, silakan Dam. Mudah-mudahan selawat ni dia mampu menenangkan keadaan kita semua. Silakan Dam, lebih kurang 5 minit. Lepas tu saya malam ni tak kira, saya nak jamming sikit dengan Dam. Jadi yang nonton malam ni sabar, teruskan bersama kami. Sekejap lagi kita akan sama-sama dengan Adam nyanyi 2-3 lagu. Silakan Dam. InsyaAllah, bismillah. Jadi kita terus dengan selawat Jibril ya. Betul ya bang? InsyaAllah kita akan teruskan dengan selawat Jibril. Lafaznya sallallahu alaihi Muhammad. Kita buat secara ringkas, santai. Dan kita niatkan supaya dengan berkat selawat ini kita mendapat pandangan dan juga cinta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Dan juga selawat ini boleh diamalkan di mana saja. Balik kerja ke, di mana ke, masak ke, insyaAllah. Selawatnya ringkas tapi padat isinya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد 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 صلى الله
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya teruskan dengan Sallallahu ala Muhammad. Ya Dam, nak teruskan dengan apa tu? Teruskan dengan abang. Pengurusi majlis. Allah. Pengurusi yang hilang masuk. Aduh. Okey Dam, nak tanya Dam. Ya, insya-Allah. Setakat sebelum ni yang bersama dengan Anak Warisan Kasih tu berapa album dah yang pernah dikeluarkan? Yang setahu saya sebab Adam punya dulu single lah, first Wahai Purnama. Lepas tu ada buat recording untuk kumpulan Anak Warisan Kasih. Dia satu album tu tak ingat ada, rasanya satu album saja yang ada. Lepas tu ada collab dengan Intim, tapi yang tu yang terbaru lepas lagu Wahai Purnama dia rebranding ataupun diperbaharui. Mungkin dengan Intim boleh tengok, tapi bukan saya yang nyanyi lah. Sebab masa tu umur pun dah 15 dah. Jadi suara tu dah berubah kepada nak pergi ke matang. Tapi sekarang ni suara pun rasa macam budak-budak lagi kan.
Maksudnya kira Adam Wahai Purnama tu sempena lagu tu lah. Ya betul, lagu Wahai Purnama tu. Wahai Jadi, Purnama version Melayu ke yang version Badrotin tu? yang versi Melayu ni. Versi Melayunya. Versi Melayu okey, tanya terus Ya. lah. Penulis lirik dia tu siapa Dam? Ataupun memang Adam ada ambil daripada mana-mana ke macam mana? Setahu saya penulis lirik tu ustaz saya. Dikenali sebagai Ustaz Sabri dengan Ustaz Khairul tak silap. Oh, jadi Gelaran keluarganya saya panggil Oteh lah. maksudnya lirik dia. Lirik tu Wahai Purnama yang orang semua duk nyanyikan semua ni, originality dia tu datang daripada Adam punya madrasah dan tempat semua tu ke? Ya betul. Masa tu tak silap Adam tahun 2013 rekod di studio Abang Kuyi di DBKL. Lepas tu lagu tu meletup boom. Hampir meraih view hampir 1,700,000 tak silap. Oh, tahun tu? Ya, pada setahun 2 tahun macam tu. Yang rekod ni asal tu macam hilang. Adam cari balik macam tak ada. Lepas tu orang up balik, dia letak lirik semua. Jadi tak silap Adam pergi pada 700 ke 1 juta. Dan qasidah tu antara yang diguna pakai banyak sekolah-sekolah awak tanding. Nasyid-nasyid ramai nasyid pakai. Ada dapat royalty ke dah? Ikhlas. Mampu menyebarkan saja, ikhlas. Serius kita ikhlas saja. Okey, kita taat. Jadi yang mana yang mendengar tu tengok kita dah dapat info yang terbaru. Saya ada tengoklah saya buat carian Google apa semua sikit. Dia punya tim anak warisan kasih ni, dia jenis contoh nama tu dia akan diberi gelaran pada lagu ke macam tu ke? Ada saya tengok Angah Tolama. Adakah maksud Tolama tu lagu dia yang dia bawa famous ke macam mana? Masa tu Adam pakai nama Adam Wahai Purnama. Jadi Angah ni tak tahu nak letak nama apa. Dia baru buat Facebook kan. Jadi kita orang tu time recording kan. Aku nak letak nama apa dia tu. Ni nak confirm dengan lagu ni yang Tolama. Letak Angah Tolama sampai sekarang melekat. Dan yang antara musyik yang terbaik lah. Berapa tim asal anak warisan kasih ni? Nak kata banyak tu dia macam sebab kami kan dalam belajar pondok. Jadi satu madrasah ni menggunakan nama yang sama. Tapi intinya sama. Menyampaikan qasidah tu. Tapi boleh pakai nama tu sendiri. Dia ada beberapa tim lah. Jadi untuk program besar-besaran kita akan pilih yang terbaik. Gabung. Duduk atas stage tu ramai-ramai. Yang terpilih. Gitu. Okey, ada soalan lagi tak apa. Selepas ni lah. Jadi ramai yang nak request Wahai Purnama. Bolehkah Adam belanja kami sikit pada malam ni? Boleh insyaAllah. Ada -1 apa ke tak? -1 ada tak sempat dah sedia. Sebab tak berapa mahal lagi. InsyaAllah next dan cuba. Kalau gitar tu boleh lah insyaAllah. Oh ada gitar Ada. Tapi kat sebelah boleh ambil. Boleh. Tak apa. Kita silakan. Sila. Boleh InsyaAllah Adam ambil gitar je. Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey, jadi itulah tuan-puan yang menyaksikan live kita pada malam ni. Daripada tadi kita agak ramai tapi lepas saya menghilangkan diri, kita punya viewer dah berkurang sikit. Tapi tak apa. Dah habis bersama Syekh, saya saja nak sembang-sembang dengan anak muda ni lah. Adam Wahai Purnama ni. Ni first time majlis lawak yang jemput kita pakai instrumen. Okey Dam, saya pegang macam ni lah. Kita harap tak ada yang mengecam kita lah. Saya pegang yang Ustazah kata musik apa tapi jangan sampai jadi najis. Ya betul. So okey, Adam guna instrumen tu dia untuk sebagai halwa telinga kita untuk lagu Wahai Purnama ni. Oh tapi kira berbakat jugalah. Boleh main, boleh guna gitar sekali Ya. Minat bang. Dia minat ni semua dia jadi. Kisah belajar gitar ni kelakar juga kalau nak cerita kan. Tak habis lah kalau cerita sini bang. Okey baik, kita simpan untuk lepas ni.
Mak saya tak ada apa dah. Saya dah habis live apa semua. Tak tahu nak buat apa. Sekarang ni kita berada di santai-santai punya program Kita dah habis. Kita santai. Dah tak ada apa dah, kita sembang je Santai. dah. Okey, masya-Allah. Bayar pun tak kena bayar apa kan. Jadi kita sembang. Okey, sila. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khas untuk anda semua. Nonton TV Sufi. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi sempurna, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Engkau menyinar di alam tinggi, di alam tinggi. Engkau menyinar di alam tinggi, di alam tinggi. Terangi kegelapan dan kebatilan. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi sempurna, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Selawat jua pada ahlimu dan sahabatmu. Selawat jua pada ahlimu dan sahabatmu. Mereka yang istimewa dan amat sempurna. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi sempurna, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Ya Badrati, ya Badrati, min haza kulla kamali, maza yu'a bir'an ula kama qali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terbaik. Allah. Okey, Dam. Saya jadi sebab lama kan tak dengar. Dia jadi lain, betul lah, tapi betul lah Adam sebut tadi tu, suara sebelum apa nak kematangan tu. Ya, betul. Dia berbeza sikit lah dengan dulu. Oh, kalau orang dengar betul ke kau nyanyi dulu cakap macam tu. Tapi dua-dua tu memang dua-dua tu steady lah, best lagi lah. Allah Akbar.
Idam, lagi nak kalau nak payung satu lagu lagi boleh ke? Tapi Boleh, insyaAllah. sebelum kita lagu tu, share sikit dah macam mana yang boleh jadi reti main gitar ni. Jadi reti mula-mula saya Instrumen apa lagi yang Adam boleh main? Gitar lagi? setakat ni gitar, next saya nak belajar main keyboard lah. Dah mula belajar ke apa? Tapi kalau macam kompong-kompong untuk qasidah tu boleh lah. Darbuka semua boleh main lah. Kalau nak backup tak ada pengganti, saya tak main gitu lah. Kalau saya dah puas nyanyi, saya nak bagi orang lain nyanyi, saya main pula gitu. Kita orang dulu tim memang teka-teka gitu lah. Jadi kita boleh dah kayak gini. So sekarang ni pun Adam lagi suka orang iring, tapi Adam sekarang ni dia PKP sekarang pun kat sini kami ada band bawa lagu Islamik, qasidah pun kita jalan sekali bagi orang rasa cinta Nabi tu, insyaAllah. Okay, baik-baik. Ni ada yang mengarut sikit dengan kita punya komen ni. Saya minta kita punya producer blog lah, Ahmad bin Syari ni. Boleh dia tanya Adam, pandai main biola tak? Saya tak pasti sama dia nak tanya Adam ataupun dia nak ejek saya pun saya tak pasti. Biola payah bang. Tapi kalau minat apa? InsyaAllah jalan je. Okey Dam, lagu last yang Adam rasa Adam nak nyanyikan untuk kami pada malam ni. Lagu apa Dam? Lagu macam tu bang. Santai-santai boleh insyaAllah. Lagu apa? Lagu santai-santai Lagu apa lagu santai-santai tu? Mungkin lagu Kemanusiaan Daripada Hujan, Kotak Hati bang. Kotak hati tahu. Okey boleh jap, saya nak tanya ni. Ada ke lagu lain yang asalnya dalam bahasa Arab dimelayukan? Macam Wahai Purnama ni. Ada orang tanya. Ada orang tanya. Ada ke lagu lain yang asalnya dalam bahasa Arab dimelayukan? Ni Dam. Lagu ni Dam. Banyak. Lagu Hindustan tu Dam. Yang mana tu bang? Apa? Kasihmu seluas alam. Kasihmu seluas alam. Kasihmu seluas alam. Itu lagu macam mana sebut bang? Banjaran gitulah cerita dia. Banjaran Titi Wangsa. Bajrangi Baijan. Ya betul. Kita ambil melodi ni, kita ubah lirik kepada puji-pujian kepada Rasulullah. Kalau yang tak boleh nyanyi ke? Boleh belanja kami? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tapi mungkin Adam nyanyi saja, mungkin instrumen letak main tinggi sebab Adam kena ubah sikit, tak sempat nak matching je. Maksudnya tak boleh main gitar? Boleh nak main tapi macam tapi boleh kalau dah try tinggi sikit boleh. Tak apa, dalam ni hentam saja. Hentam saja. Kalau abang rasa doa jalan, kita insyaAllah jalan dah mana yang boleh kita persembahkan. Boleh tak Adam main plucking gitar sikit? Saya nak bagi ucapan penutup sebab kita ending terus dengan lagu Adam. Allah, boleh insyaAllah. Boleh, okey. Adam main dulu, lepas tu saya pun sambung untuk bercakap, bagi ucapan sikit. Okey insyaAllah. Okey, silakan Adam. Adam dulu lah masuk. Dengar gitar. Dengar? Okey. Silakan. Sedih kan? Tak apa. Okey dah. Okey. Allah sudah. Tu dia. Okey, baik. Jadi kepada anda semua yang menonton TV Sufi pada malam ni, terima kasih. Walaupun dia macam mood sedih-sedih sikit, apapun, terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah setiap minggu hari Sabtu kami akan bersiaran secara live. Kami bawakan kepada anda pelbagai dan bermacam lagi ahli panel yang lain untuk mengisi setiap hujung minggu anda dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Lepas tu kalau anda tengok di posting kami petang tadi, kami ada letakkan khas pada malam ni. Cuba ada slowkan sikit. Jangan slowkan je lah. Tak apa, kita sama-sama, kita main test. Test. Okey. Okey, cut. Alright. Okey, saya sambung. Jadi tuan-puan, tadi kalau tengok di live kami ada letakkan free
e-book percuma di akhir rancangan. So sekarang puan-puan dah boleh buat demikian. Selepas selesai saja live nanti, masuk ke page kami. Kalau yang belum like, tekan like. Yang mana nak share, boleh share juga live pada malam ni. Dan di posting paling awal, kami ada letakkan link untuk dapatkan e-book percuma. Tajuknya Kehidupan Bertuhan. Kalau tak silap saya, mungkin produser ada nak paparkan gambar dan sebagainya sekiranya ada. Belum, maksudnya tak ada. Jadi boleh download saja e-book di page kami. InsyaAllah kita bermula pada malam ni, dan setiap minggu yang lain kita akan sediakan e-book percuma. Dia akan cover beberapa tajuk. Jadi boleh jadikan koleksi e-book ini sebagai simpanan anda semua. Begitu. Untuk rakan penaja kami JPWP Darul Mujtaba Nurani Pekdis KL KAS Event and Management UPI Unit Pendidikan Islam Kinabatangan Bangkit Dengan Cinta dan Surah At-Taqwa JPWP, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk kita sama-sama semarakkan World Maulid Celebration pada tahun ini. Ni tuan-puan boleh saksikan dia Bicara Ketuhanan, free book kami berikan percuma kepada anda semua. Okey dah, settle. Okey. Tu dia. So, kita akan akhiri kita punya live pada malam ini dengan sama-sama kita dengar lagu yang diambil daripada cerita Bajrangi Baijan. Lakonan tak silap saya Salman Khan dengan Muni. Yang budak perempuan kecil tu, Muni biasanya nama dia. Jadi Adam, dia dengan tim dia. Siapa yang buat lagu ni, Dam? Wah, yang lagu yang nyanyi tu lah, yang nak nyanyi nanti lah. Kasih lagu Musuh ni. Luas Alam. Wah, kadang tak ambil tahu lah lagu ni. Mungkin tapi originality awal dia tu daripada Adam lah. guru. Bukan. Ada orang nyanyi dah. Ada orang lain nyanyi dah. Jadi kami ni orang-orang follow je. Orang dah buat ke depan dah, kita pun nak follow ke belakang. Okey, baik. Yeah. Okay, lagu yang bertajuk Kasihmu Seluas Alam kan? Ya, betul. Okey, silakan Dam. Dia InsyaAllah kalau boleh. pitching, lari ke kantor ke apa, tak apa, jalan je dah. Gitu. InsyaAllah. Okay, Sama-sama kita alunkan di rumah masing-masing. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kening dulu. Bukan, anak nangis. Okey, baik. Sabar. Sekejap lagi papa datang. Baik. Bismillah. Alan terus InsyaAllah. Kasihmu seluas alam, tak mampu difikirkan melalui jalanmu, ditemui kedamaian. Hidup di jalanmu membawa salaman bahagia dengan Tuhan, gembira dengan alam. Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia akan tersenyum. Perpecahan akan disatukan karena engkaulah cinta. Kasihmu seluas alam, tak mampu difikirkan melalui jalanmu,
ditemui kedamaian, hidup di jalanmu, membawa salaman bahagia dengan Tuhan, gembira dengan alam. Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia kan tersenyum. Perpecahan akan disatukan karena Engkaulah cinta. Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia kan tersenyum. Perpecahan akan disatukan karena Engkaulah cinta. Karena Engkaulah cinta. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menonton. Abang Rara mana Abang Rara? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.